Okey, kita mulakan kuliah kita dalam masa sejam ni. Untuk kita menekuni lagi tentang teks yang ditulis oleh Ibn Rushd. Ibn Rushd telah menulis bagaimana kita sebut beberapa kali di peringkat awal bagaimana beliau cuba untuk mengharmonikan hubungan dan peranan antara agama dan falsafah. Agama mewakili wahyu, falsafah mewakili akal. Akal dan wahyu bagaimana harus berinteraksi dalam sistem mencari kebenaran atau membangunkan suatu pengetahuan yang benar tentang sesuatu hakikat-hakikat dalam kehidupan manusia. Jadi kedua-duanya bagi menurut Ibn Rushd tidak boleh saling bersaing dan tuduh-menuduh. Dua-duanya saling perlu memerlukan dan harus berada dalam satu kaedah atau sistem yang harmoni. Untuk tujuan itulah buku Faslul Maqal telah digariskan bagi mengatasi beberapa dakwaan atau kritikan oleh sebahagian masyarakat yang keliru tentang pertembungan antara keduanya. Ada sebahagian melihat bahawa akal atau yang diwakili oleh ilmu falsafah itu sekiranya ia digunakan akan membawa kepada kekeliruan dalam beragama dan juga membawa kepada kesesatan dalam pegangan hidup manusia ini. Kita telah melalui dua bab yang panjang. Bab pertama mengasaskan tentang hujah-hujah dari syar'i tentang kedudukan akal dalam Islam atau kedudukan falsafah. Ibn Rushd juga telah membincangkan tentang bagaimana sifat ilmu falsafah itu sendiri. Itu satu tema yang besar pada bab kedua. Kalau saudara lihat bagaimana fungsinya, apa alat-alat yang digunakan bagi menjalankan fungsinya dalam mencari kebenaran, dan kita didedahkan dengan perbincangan berhubung dengan fungsi ilmu yang disebut sebagai logik dan juga satu pendekatan yang dinamakan sebagai demonstrative reasoning atau pendalilan secara demonstrasi, iaitu kajian tentang kebenaran menggunakan pendekatan yang dinamakan demonstratif. Demonstratif ialah sebuah kaedah pendalilan dasar-dasar atau hujah-hujah atau dalil-dalil, bukti-bukti secara sistematik yang boleh ditanggapi oleh akal fikiran dengan cara yang tersendiri, yang khusus, sehingga mencapai kepada tahap kebenarannya. Oleh kerana itulah bagi Ibn Rushd, kaedah falsafah yang menggunakan pendekatan demonstrasi, pembuktian secara demonstratif ini suatu yang unik, yang hanya boleh dikuasai oleh satu kelompok yang terlatih dalam bidang. Jadi manakala oleh kerana itulah dia kata bidang falsafah ini adalah bidang yang istimewa, hanya orang-orang yang dikenali sebagai ahli falsafah saja yang boleh berada dalam wacana atau terlibat dalam wacana ini. Manakala bagi masyarakat yang tidak bersedia atau tidak terlatih, mereka boleh memperoleh kebenaran atau pengetahuan tentang hakikat kejadian menggunakan kaedah-kaedah lain yang dibenarkan oleh syarak atau dibenarkan oleh wahyu. Wahyu telah menggariskan sekurang-kurangnya 3 kaedah bagi menuju kepada kebenaran. Ibn Rushd menggariskan 3 kaedah itu. Apa dia? Pertama yang dipanggil tadi, pertama demonstrative reasoning untuk golongan ahli falsafah. Yang kedua ialah kaedah dialektika. Yang ketiga ialah kaedah retorika.
Jadi ini semua jalur-jalur atau jalan-jalan atau saluran yang boleh membawa kepada atau membawa masyarakat kepada menemui kebenaran berasaskan kepada keupayaan akliyah yang dimiliki. Kerana dalam kajian dan dapatan Ibn Rushd, akal manusia ini berada pada darjah-darjah kedudukannya yang tersendiri. Jadi bagi darjah atau tahap yang mempunyai kekuatan dan kemampuan memahami hakikat kebenaran dengan cara falsafah atau menerusi kaedah demonstrative reasoning, maka ia bolehlah menggunakan kaedah itu. Manakala bagi setengah akal yang tidak ada keupayaan, mereka boleh memilih antara dua yang lain, iaitu sama ada secara retorika atau secara dialektika. Jadi ia sudah ada perbahasan yang panjang. Saya harap saudara-saudari sudah pun membaca bab 1 dan bab 2 yang saya rasa amat penting dalam memahami teks ini. Kita akan masuk bab ketiga ini. Ini bab terakhir setelah kita memahami pelbagai wacana yang telah dibincangkan tadi. Ini adalah sebahagian daripada etika-etika dalam bagi ahli falsafah apabila mereka terlibat dalam bidang kajian yang bersifat demonstrative reasoning ini. Ada beberapa kaedah dan etika-etika yang mereka harus patuhilah supaya hasil kajian mereka ini tidak membawa kepada kekeliruan dalam masyarakat. Kerana masyarakat yang disebut, masyarakat mempunyai kadar-kadar ilmiah, kadar-kadar akliyahnya yang berbeza-beza. Jadi sebahagian kadang-kadang kita tak faham. Kadang-kadang kita tak faham. Masyarakat awam di kampung kita, contohnya, di masyarakat kita di sekitar, sudah tentu tidak akan memahami sepenuhnya apa yang kita belajar ini. Apa benda ni dia ajar ni, kan? Tapi kita yang berada dalam wacana ini, sudah tentu kita tahu perkara ini, apa yang sedang dibincangkan, apa tujuannya, bukan tak? Jadi inilah yang berbeza-beza. Jadi tidak mestinya semua perkara yang ada, yang diperolehi oleh menerusi jalur falsafah ini dikongsi oleh semua pihak. Sebahagiannya menurut Ibn Rushd hanya perlu dikongsi dalam komuniti ahli falsafah saja. Kerana bahasa falsafah, kaedah falsafah, keterbukaannya, cara mengkritik, cara merobek sesuatu isu, itu agak berbeza dengan cara retorika, cara dialektika yang digunakan oleh orang-orang atau komuniti masyarakat Muslim yang lain. Itu saja mukadimah yang saya nak berikan sebelum kita mula membaca teks ini. Jadi saya baca, sila persilakan. Siapa tadi? Nama? Saya ingat. Mariam. Mariam. Sila Mariam. The purpose of scripture is to teach through theoretical and practical science and right practice and attitudes. You ought to know that the purpose of scripture is simply to teach through science and right practice. True science is knowledge of God, blessed and exalted, and the other beings as they really are, and especially of noble beings, and knowledge of happiness and misery in the next life. Okey, sekejap. Dia Ibn Rushd memulakan wacana ini dengan menjelaskan apa tujuan wahyu diturunkan kepada manusia. Di dalam wahyu, the purpose of scripture itu maksudnya teks wahyu lah. Ialah bagi mengajar ilmu-ilmu yang berbentuk teori dan juga praktis. Dan memberitahu kepada kita rights, practice and the attitude. Apakah amalan-amalan yang benar dan sikap manusia atau akhlak manusia yang sebaiknya. Jadi ini antara tujuan penting wahyu diturunkan kepada manusia. Dia sebut to teach through science and
right practice. True science artinya apa? True science itu artinya satu ilmu atau kefahaman berhubung dengan hakikat ketuhanan, knowledge of God, tentang kebenaran hakiki ilahi itu, yang maha pemurah lagi maha berkuasa itu. And juga di samping menjelaskan tentang hakikat kebenaran ketuhanan ini, ia juga membincangkan tentang apa yang dinamakan sebagai apa yang disebut sebagai the other beings as they are really are. Maknanya juga hakikat-hakikat wujud yang lain. Kita ada wujud, God itu wujud, dan maujud, makhluk-makhluk. Apakah sifat makhluk dan hakikat makhluk-makhluk, laut, tanah, angin, air dan seumpamanya ini. Dan terutama sekali the noble beings, kejadian-kejadian atau maujud-maujud yang mulia, iaitu seperti manusia ini. Di samping itu, wahyu juga mengajar kita tentang apa yang dinamakan sebagai apa erti happiness yang sebenar. Happiness ialah kebahagiaan, dan apakah balasan-balasan dan kehidupan yang di hari akhirat nanti, di besok. Ini antara tujuan besar daripada penurunan wahyu kepada umat manusia. Sambung. Right practice consists in performing the acts which bring happiness and avoiding the acts which bring misery. And it is knowledge of these acts that is called practical science. There fall into two divisions. First, outward bodily acts. The sign of this is called jurisprudence. And two, acts of the soul, such as gratitude, passion, and other moral attitude which the law enjoins or forbid. The sign of this is called asceticism, or the science of the future life. To this, Abu Hamid turned his attention in his book, as people had given up this sort of act and become immersed in the other sort. And as this sort involves the greater fear of God, which is the cause of happiness, he called his book The Revival of the Science of Religion. But we have digressed from our subject, so let us return to it. Okey, terima kasih Mariam. Dalam teks ini Ibn Rushd mengatakan bahawa bagi mempermudahkan wahyu, di dalam wahyu itu kita boleh bincang, ada dapat perbincangan tentang perkara yang disebutkan tujuannya, dan bagi menjelaskan tujuan yang telah dinyatakan, maka didapati bahawa di dalam wahyu itu terkandung dua bentuk ilmu. Apa dia dua bentuk ilmu itu? Iaitu, naik sikit Man, teks tu. Dua bentuk ilmu itu dia panggil ilmu yang bersifat amalan-amalan luar kehidupan. Amalan-amalan fizikal, amalan-amalan zahir insan, outward bodily acts tu. Jadi ini ialah ilmu tentang peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah bagaimana manusia seharusnya melakukan perbuatan-perbuatannya yang terbaik berpandukan kepada ajaran wahyu. Dan ini namanya jurisprudence, artinya ilmu fiqh, ilmu syarak yang kita selalu bincang. Itulah dalam bidang, dalam apa dipanggil, dalam jabatan syariah, membincangkan hal-hal berhubung dengan apa yang dinamakan sebagai halal, haram, makruh, harus, wajib, sunat. Semua itu ialah pengkategorian terhadap bentuk-bentuk amalan yang sepatutnya dilakukan oleh manusia. Yang kedua ialah the acts of soul, maknanya
perbuatan, kalau tadi berbentuk lahiriah, perbuatan secara rohaniah. Apa sepatutnya bentuk-bentuk atau amalan rohaniah yang perlu dimiliki oleh manusia seperti bersyukur, sabar dan akhlak-akhlak yang luhur lah, yang kita selalu bincang dalam bab tasawuf, ascetism. Dalam tasawuf kan kita selalu membincangkan tentang konsep-konsep seperti syukur, pengorbanan, amanah dan rendah diri dan seumpamanya. Jadi ada dua bentuk ilmu dalam wahyu yang menjadi perbincangan atau menjadi dasar yang mengajar manusia kepada ke arah mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini dan kebahagiaan di hari kemudian, hari akhirat. Bagi dalam konteks inilah Ibn Rushd menyebut bagaimana peranan Abu Hamid Al-Ghazali dalam mendidik masyarakat, dan ini boleh dilihat dalam karyanya Ihya Ulumuddin, The Revival of the Science of Religion. Boleh? Okey, itu pengenalan kepada teks ini. Jadi boleh sambung tu, kita terus lagi perbincangan. Ibn Rushd meneruskan pengenalan ini, apa yang ingin dimaksudkan oleh Ibn Rushd. Sila, siapa tadi? Seorang lagi yang sambung. Saya, Siapa? Saya Doktor. Siapa? Idham. Dah, okey, baca. Scripture teach concept both directly and by symbols, and use demonstrative, dialectical, and rhetorical arguments. Dialectical and rhetorical arguments are prevalent because the main aim of scripture is to teach the majority. In this argument, concepts are indicated directly or by symbols in various combinations in premises and conclusion. Okey. Okey, sekejap. Dia menjelaskan iaitu wahyu telah mengajar kepada manusia ini banyak konsep-konsep. Konsep tu maksud dia apa? Konsep satu bentuk kefahaman-kefahaman dan kefahaman tentang realiti ini, dan diajar kepada manusia menggunakan sama ada secara langsung, secara terus terang di dalam teks, atau menerusi simbol-simbol. Dan yang mana disebutkan 3 kaedah digunakan, sama ada demonstratif, dialektik atau retorika. Dan bagi masyarakat awam, selalunya mereka akan memperoleh konsep-konsep, memahami konsep-konsep yang terkandung dalam wahyu itu menggunakan 2 kaedah yang utama, iaitu dialektika dan retorika, arguments. Manakala demonstratif adalah khusus untuk golongan yang tertentu sahaja. Jadi ini 2 kaedah yang kita kena faham, iaitu kaedah yang kita sebut sebagai directly atau dengan simbol, dan ada 3 pendekatan yang digunakan oleh wahyu. Sambung. Faham? We say the purpose of scripture is to teach through science and right practice, and teaching is of 2 classes, of concept and of judgment, as the logician have shown. Now, the method available to men of arriving at judgment and are 3: demonstrative, dialectical, and rhetorical. And the method of forming concepts are 2: either conceiving the object
itself or conceiving a symbol of it. But not everyone has the natural ability to take in demonstration or even dialectical arguments, let alone demonstrative arguments which are so hard to learn and need so much time, even for those who are qualified to learn them. Therefore, since it is the purpose of Scripture simply to teach everyone, Scripture has to contain every method of bringing about judgment of action and every method of forming concept. Okey. Terima kasih Saudara Idham. Nampak tak? Okey. Jadi ini adalah satu lagi penjelasan daripada argumen di atas yang biru tu berhubung dengan bagaimana pelbagai kaedah-kaedah yang disalurkan, bagaimana wahyu menyalurkan pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran tentang Tuhan, alam dan kehidupan ini serta hakikat manusia, iaitu dengan 3 kaedah yang disebutkan tadi. Dan sebab itu dia kata kesemua ini ialah kerana agama ini rahmah kepada semua manusia. Tidak ada orang manusia di dunia ini yang tidak boleh menerima kefahaman, pengetahuan tentang hakikat-hakikat. Semua orang mendapat, tapi dengan jalan-jalan yang pelbagai. Apa juga jalan yang sesuai dengan yang disebut sebagai natural ability. Jadi dalam natural ability itu, sama ada kalau dia ada kemampuan dalam bentuk demonstrasi atau dalam bentuk dialektika atau dalam bentuk retorika, itu bergantung kepada keupayaan mereka. Itu terserah dan itulah yang penting ialah mereka diberikan jalan-jalan bagi menuju kepada kebenaran. So dia kata, since it is the purpose of Scripture simply to teach everyone, Scripture has to contain every method of bringing about judgment of essence and every method of forming concepts. Jadi kita kena faham ada 3 kaedah dan kita boleh menggunakan 3 kaedah ni. Kalau kita ni orang yang sudah terlatih dalam bidang sebagai pendakwah ahli agama ni, kita boleh guna 3 bergantung kepada melihat mad'u kita, siapa yang nak mendengar kita berbicara itu. Ini kita satu pengajaran dan satu pendedahan kepada kita hari ini untuk bagaimana mengaplikasikan kaedah-kaedah, 3 kaedah besar ini dalam peranan kita sebagai guru dan pendidik di satu masa nanti. Nanti masa nanti dah tentu kita akan berperanan di desa-desa malah atau di kawasan-kawasan tertentu sebagai guru. Lihat suasana masyarakat kita. Sudah tentu masyarakat berbeza dari satu negeri, satu daerah. Tahap kefahaman mereka. Karena sudah tentu macam kita yang berada di universiti lain pula komuniti dia. Mereka tidak sama dengan masyarakat di desa, bukan? Di sini perlu ada pendalilan, perlu ada penulisan dan lain-lain. Jadi ini semua ialah kepelbagaian yang ada yang menunjukkan rahmah ilahi kepada masyarakat manusia. Thank you, Idham. Sambung siapa lagi tadi? Now. Doktor. Okay. Now some of the method of action comprehend the majority of people. The occurrence of action as a result of them is comprehensive. They are the rhetorical and the dialect methods, and the rhetorical is more comprehensive than the dialectical. Another method is peculiar to a smaller number of people.
This is demonstrative. Therefore, since the primary purpose of scripture is to take care of the majority without neglecting to arouse the elite, the prevailing methods of expression in religion are the common methods by which the majority comes to form concepts and judgments. This Okey, common sekejap. Okey, nanti sekejap sambung sekejap lagi. Inilah tu lagi penjelasan daripada teks di atas yang kita sebut bagaimana ada 3 jenis metod, dan metod yang disebut sebagai rhetorical dan dialectical ini more komprehensif dalam arti kata bahawa ia adalah untuk majority, manakala metod ada satu lagi method untuk small number of people. This is the demonstrative. Small number memang small number, tidak ramai orang yang dapat berpeluang belajar macam ini. Tidak ramai di masyarakat yang ada penguasaan dalam bidang, misalnya dapat peluang belajar peringkat master atau PhD atau seterusnya. Ini komuniti yang khusus, yang hanya ada mereka mempunyai bahasanya tersendiri, cara perbincangan tersendiri, yang kita sebut sebagai wacananya yang tersendiri. Jadi sudah tentu ia berbeza dengan masyarakat awam yang tidak terbiasa dengan pendedahan-pendedahan yang kita bagaimana kita lakukan hari ini. Therefore, dia kata scripture tak boleh panggil hanya fokus kepada golongan yang kecil ni. Dia juga sebagai wahyu harus memberi ruang kepada pelbagai orang untuk mendekati teks wahyu itu dengan pelbagai bentuk. Cuba baca lagi. These common methods in religion are of 4 classes. One of them occurs when the method is common, yet specialized in 2 aspects, where it is certain in its concept and judgments, in spite of being rhetorical and dialectical. These syllogisms are those who premises, in spite of being based on accepted ideas or on opinion, are accidentally certain, and whose conclusions are accidentally to be taken in their direct meaning without symbolization. Scriptural texts of this class have no allegorical interpretation, and anyone who denies them or interprets them allegorically is unbelievable. Okey, bawah lagi naik apa atas man? Teks. Okey, ini penjelasan bagaimana pelbagai bentuk ayat-ayat atau ayat Quran itu ada pelbagai bentuk, dimensi dan cara penyampaiannya kepada masyarakat manusia itu yang disebut sebagai yang pertama, yang jenis yang common method yang mudah difahami, jelas dalam ayat-ayatnya, tidak ada satu bentuk pertikaian, erti dan makna yang mudah difahami oleh semua orang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kan mudah, tak ada apa-apa perbahasan. Allah itu satu, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini semua teks yang mudah. Banyak dalam Al-Quran mengandungi teks-teks atau ayat-ayat yang simple, yang mudah difahami oleh semua orang tentang sesuatu pengetahuan. Ada juga teks yang dipanggil yang agak barangkali yang memerlukan kepada perbincangan terbuka kepada perbahasan. Cuba baca the second. The second class occurs where the premises in spite of being based on accepted Ideas.
ideas or on opinion are stated, and where the conclusion are symbols for the things which was intended to conclude. Texts of this class, their conclusions admit of allegorical interpretation. Ada jenis kedua yang di mana idea-ideanya mengandungi apa yang disebut sebagai allegorical. Allegorical kita dah bincang sebelum ni, yang memerlukan kepada takwil-takwil yang kita sudah bincangkan sebelumnya. The third is the reverse of this. It occurs where the conclusions are the very thing which it was intended to conclude, while the premises are based on accepted ideas or on opinions without being accidentally certain. Text of this class also, the conclusion do not admit of allegorical interpretation, but their premises may do so. Okey, kita diberitahu tentang kaedah yang dipanggil premises dan conclusion ni. Saya rasa sudah terdedah dengan kaedah logik yang diajar dalam ilmu mantik. Ada premis, ada kandungan, ada konten, ada apa dipanggil conclusion. Ada sebahagian, ada ayat-ayat dalam teks dalam Quran itu yang mukaddimah atau premisnya jelas tapi conclusionnya kabur. Ada yang conclusion jelas, premisnya kabur. Ini semua kita kena rujuk kepada ilmu kebahasaan, ilmu tata bahasa atau ilmu yang dipanggil ilmu logik dalam bahasa, dalam pengajian kita. Sila the fourth. The fourth class occurs where the premises are based on accepted ideas or opinion without being accidentally certain, and where the conclusions are symbol for what it was intended to conclude. In these cases, the duty of the elite is to interpret them allegorically, while the duty of the masses is to take them in their apparent meaning. Ada yang jenis kelas keempat, berjenis apa dipanggil kelas-kelas ni, maksudnya bentuk-bentuk cara penerangan wahyu tentang sesuatu konsep-konsep ilmu itu. Ada yang kelas keempat ini yang berbentuk di mana premisnya diterima secara umum dari segi prinsip, dan namun perlu kepada penjelasan-penjelasan secara detail dari segi teknikal dan huraian-huraian. Dan terdapat di mana konklusinya berbentuk simbol-simbol yang terbuka kepada takwil-takwil. Jadi dalam kes ayat-ayat yang begini, maka golongan filosofer yang kita bincangkan ini, golongan ahli falsafah ini berperanan untuk membuat takwil terhadap ayat-ayat itu. Tetapi ia hanya khusus untuk orang-orang yang ada kemahiran demonstratif reasoning tadi. Tetapi bagi orang-orang awam, orang-orang masyarakat umum, mereka tidak boleh terlibat dalam wacana tersebut. Mereka digalakkan untuk hanya berpegang dan yakin kepada teks-teks, apa terpanggil kefahaman-kefahaman yang secara zahir yang terkandung di dalam ayat-ayat itu. Ini semua pecahan umum yang pendetailannya kita kena bincang dalam tajuk lain lah. Tapi kita sudah biasa didedahkan dengan contoh-contoh seperti ayat yang terkenal yang selalu menjadi perbincangan tentang konsep, misalnya konsep tangan Tuhan, yadullah, wajhullah, kan, lain-lain itu yang menuntut kepada sebuah takwil supaya masyarakat lebih senang, lebih mudah untuk berpegang dan memahami. Okey, kita habis satu fasa. Kita cuba tengok
penjelasan ini, kemudian kita boleh berhenti. Ni siapa lagi? Siapa ni? Saya, Doktor. Okey, sambung. Where symbols are used, each class of men, demonstrative, dialectical, and rhetorical, must try to understand the inner meaning, symbolize or rest content with the apparent meaning according to their capacities. Okey. Jadi di sini dia jelaskan bagaimana apabila terdapatnya dalam teks wahyu itu simbol-simbol. Maka dia sebut, dia syorkan supaya semua masyarakat hendaklah berusaha untuk memahami teks itu secara the inner meaning yang symbolize or rest content with the apparent meaning. Maknanya memahami teks itu secara makna-makna tersirat daripada yang zahir yang ditunjukkan dalam Al-Quran, itu mengikut kadar kemampuan mereka. Apa kadar yang ada, mengikut yang kita bincangkan, setiap orang ada kadar-kadarnya. Sambung. In general, everything in this text which admits of allegorical interpretation can only be understood by demonstration. The duty of the elite here is to apply such interpretation, while the duty of the masses is to take them in their apparent meaning in both respects. For example, in concept and judgment, since their natural capacity does not allow more than that. Okey, dalam kes yang begini yang memerlukan takwil, orang-orang yang special saja yang dibenarkan untuk terlibat dalam proses membuat takwilan-takwilan. Maknanya orang yang ahli kalam, ahli falsafah, ahli yang terlatih dalam bidang. Manakala masyarakat awam hendaklah berpegang kepada apparent meaning, mana-mana zahir, kerana mungkin dia tidak berkemampuan untuk memahami. Sambung. But there may occur to students of scripture allegorical interpretations due to the superiority of one of the common methods over another in bringing about essence. For example, when the indication contained in the allegorical interpretation is more persuasive than the indication contained in the apparent meaning. Such interpretations are popular, and the making of them is possibly a duty for those whose powers of theoretical understanding have attained the dialectical level. To this sort belong some of the interpretation of the Ash'arites and Mu'tazilah. Through the Mu'tazilah are generally sounder in their statements. The masses, on the other hand, who are incapable of more than rhetorical argument, have the duty of taking this text in their apparent meaning, and they are not permitted to know such interpretations at all. Okey, ini kita boleh lihat bagaimana kepelbagaian interpretasi dalam teks, dalam konteks ilmu kalam. Banyaklah tentang hakikat ketuhanan, kejadian alam ini bagaimana. Dan bagi Ibn Rushd, misalnya antara yang, sebab itu dulu ada banyak pertembungan di antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dalam hal-hal yang berhubung dengan isu-isu yang bersifat simbol-simbol, dan masing-masing membuat interpretasi yang kadang-kadang terlalu luas, ada yang sederhana dan seumpamanya. Dan inilah yang membawa kepada apa yang berlaku, pertembungan berfikir dalam masyarakat. Walaupun dia kata ruang perbincangan itu hendaklah dibenarkan, tetapi bagi orang-orang awam, the masses on the other hand, who are incapable, yang tidak mampu, maka mereka haruslah berpegang kepada asas-asas bagaimana yang terdedah, terkandung di dalam makna-makna yang zahir yang terkandung. And
they are not permitted. Mereka tidak boleh dibenarkan sama sekali untuk mengetahui atau memahami interpretasi yang terlalu mendalam yang bawa atau yang dibahas oleh golongan-golongan elit. Elit tu artinya apa? The elites tu. Elit tu artinya golongan ni lah, golongan-golongan yang khusus ni, golongan khusus ahli falsafah, ahli kalam, oleh ahli logik yang membuat tafsiran-tafsiran yang kadang-kadang membawa kepada sesuatu yang dilihat oleh orang-orang awam sudah melangkaui batas-batas. Padahal bagi golongan elit tadi, golongan ahli kalam itu ialah perbincangan biasa bagi mereka. Ia sebagai bahagian daripada proses mendalami ilmu. Tapi bagi golongan awam sudah melihat ini sudah melampau atau sudah melanggar batas-batas, dah membawa kepada kesesatan dan kekufuran. Oleh kerana itu, Ibn Rushd mengatakan, jangan sesekali wacana-wacana berat, dalam dan terlalu kabur, itu dibawa ke dalam wacana masyarakat, dibawa dalam forum-forum umum di kampung-kampung atau di sekolah-sekolah yang awam. Wacana yang sedemikian hanya boleh berkembang di universiti saja atau di tempat pengajian tinggi yang hanya orang-orang khusus saja yang layak mendengarnya. Kalau tiba di bawah, dia akan menimbulkan keraguan-keraguan dan boleh membawa kepada perpecahan-perpecahan dalam masyarakat. Pedoman ini dilakukan oleh Ibn Rushd supaya pengalaman beliau dalam berhadapan dengan masyarakatnya pada zamannya yang telah membawa kepada perpecahan umat Islam akibat daripada perbezaan dalam kefahaman terhadap interpretasi, terutama apabila interpretasi yang dibuat oleh golongan elit itu tersebar di kalangan orang-orang awam yang tidak ada keupayaan untuk mendalami secara mendalam sebagaimana keupayaan yang dimiliki oleh golongan ahli kalam, ahli falsafah yang lebih terdedah dengan persiapan-persiapan ilmu pengetahuan. Okey, sambung lagi. Siapa lagi? Siapa nak baca lagi? Does people in relations, habiskan tu. Siapa yang nak baca sekali lagi? Saya Okey, sambung. Thus, people in relation to scripture fall into three classes. One class is those who are not people of interpretation at all. These are the rhetorical class. They are the overwhelming mass, for no man of sound intellect is exempted from this kind of essence. Another class is the people of dialectical interpretation. These are the dialecticians, either by nature alone or by nature and habit. Another class is the people of certain interpretation. These are the demonstrative class by nature and training. For example, in the art of philosophy, this interpretation ought not to be expressed to the dialectical class, let alone to the Okey, masses. jadi secara kesimpulan, Ibn Rushd telah membahagikan masyarakat ini kepada tiga pecahan, tiga kumpulan bergantung kepada keupayaan akliyah yang mereka kuasai atau miliki. Yang pertama, kita dah sebutlah beberapa kali dah tadi, iaitu yang dipanggil rhetorical class, overwhelming masses, maknanya masyarakat awam yang umum, yang dan yang kedua ialah dialectical class, dialecticians yang ada sifat-sifat nature, either by nature, yang suka kepada apa yang dipanggil, terdedah kepada perdebatan-perdebatan yang boleh terbabit dalam apa dipanggil
perbandingan, membuat perbandingan salah satu daripada satu isu kepada satu isu. Yang ketiga ialah golongan penyelidik pengkaji yang menguasai bidang khusus yang disebut sebagai golongan elit. Yang diberi contoh di sini, mereka yang menguasai the art of philosophy. The art of philosophy. Art itu apa? Menguasai seni falsafah itu. Macam main bola lah. Ada liga apa? Ada liga, ada pro kan. Ada mana yang betul-betul dapat kuasai. Jadi sudah tentu kita tidak sama, dia kata, dan bagi mengelakkan, maka yang penting ialah bagi menerus kita tidak boleh menyekat wacana ilmiah, akliyah, demonstratif itu. Tapi apabila hasilnya didapati sukar dan tidak boleh diterima oleh awam, jangan sesekali menunjuk pandai lah, itu panggil nak menjadi jago dengan menghebahkannya kepada orang-orang awam. Bila kita turun kepada orang awam, bercakaplah dengan kadar yang dikuasai oleh mereka dan difahami, supaya tujuan kitab ini, tujuan buku ini sebagai yang kita jelas daripada awal, beliau ingin mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya yang berpecah, bermusuh, tuduh-menuduh kerana perbezaan pandangan dan pendapat. Jadi dengan membuat klasifikasi ini, maka akan insya-Allah katanya masyarakat akan tenteram dan mereka terus berpegang pada agama dengan kadar-kadar yang dimiliki oleh mereka dan kemampuan yang mereka peroleh. Nak sambung sikit lagi ke? Nak berhenti dah? Tak agak dah? Bagi pendapat. Nak sambung ke nak berhenti? Cukup? Sambung habis satu ni satu paras sikit lagi. Sambung. Sikit lagi, lepas tu kita boleh berhenti ya. To explain the inner meaning. Siapa nak sambung? Sila. Okey, sila. To explain the inner meaning to people unable to understand it is to destroy their belief in the apparent meaning without putting anything in its place. The result is unbelief in learners and teachers. It is best for the learned to profess ignorance, quoting the Quran on the limitation of man's understanding. When something Sekejap. So dia kata untuk menjelaskan makna yang tersirat, the inner meaning, kalau kita cuba bersungguh-sungguh nak menceritakan perkara yang tersirat daripada sesuatu pada orang-orang yang tidak memahami, ia seumpama kita memusnahkan kepercayaan-kepercayaan yang mereka sudah pun berpegang pada makna-makna zahir. Jadi ia akan membawa kepada akibat yang tidak baik kepada masyarakat itu sendiri, dan mungkin membawa kepada kekufuran kepada orang-orang murid dan juga guru-gurunya. Bagi oleh kerana itu, it is best for the learner, orang yang mahir, yang pandai, cerdik pandai ni, pada satu-satu keadaan dia kata lebih baik dia tunjukkan mereka jahil saja, mereka tidak memahami yang tersirat itu, jangan tunjuk dan mendedahkan. Hanya sekadar untuk menunjuk, atau tambahan lagi kalau sekadar nak menunjukkan ego, kemampuannya, menceritakan perkara yang tersirat dan seumpamanya. Hanya berbincanglah perkara yang sesuai dengan kadar keupayaan, pengetahuan masyarakat awam apabila mereka berjumpa dengan masyarakat awam. Sebab itu kalau kita perhati buku-buku puisi semua kan, teks-teks yang berbentuk ilmu tasawuf yang tinggi itu semua tidak panggil pengalaman rohaniah. Cuba beza, siapa yang kita ni ada pernah beli ke buku-buku puisi-puisi sajak-sajak oleh sastrawan yang menghuraikan pengalaman
peribadi mereka dalam bahasa-bahasa yang penuh dengan simbol-simbol. Adalah kita beli, jarang sekali kan. Hanya orang awam tak beli langsung lah buku puisi. Kita yang universiti ni pun jarang membaca puisi. Ada tak baca puisi? Tertentu saja, kan, yang minat sastra-sastra tinggi dan sebagainya. Jadi itulah apa yang kita maksudkan. Kata contoh, kalau sastrawan yang tinggi-tinggi yang ada firasat-firasat bila datang ke kampung-kampung bercakap, adakah mereka akan berbicara dengan bahasa puisinya? Tidak boleh. Puisinya itu hanya untuk orang khusus saja. Ini contoh saja bagi memudahkan kita memahami. Jadi oleh kerana itulah perkara ini diulang-ulang oleh Ibn Rushd untuk memberi ingatan. Terus, when something of this allegorical interpretation is expressed to anyone unfit to receive them, especially demonstrative interpretation, because of their remoteness from common knowledge, both he who express it and he to whom it is expressed are led into unbelief. The reason for that, in the case of the latter, is that allegorical interpretation comprises two things: rejection of the apparent meaning and affirmation of the allegorical one. So that if the apparent meaning is rejected in the mind of someone who can only grasp apparent meanings, without the allegorical meaning being affirmed in his mind, the result is unbelief if the text in question concerns the principles of religion. Okey, ini satu penjelasan. Dia minta kita berhati-hati supaya jangan pula penjelasan-penjelasan yang terlalu mendalam secara tersirat itu akan membawa kepada tersebarnya apa yang dimaksudkan kekufuran-kekufuran dalam masyarakat. Boleh sambung seorang lagi? Habiskan dua. Apa nak baca lagi? Orang perempuan tak ada? Sambung ni, allegorical interpretation. Dan siapa lagi ada nama? Nah, nak baca nama ke? Tolong baca, Man. Baca yang tadi ke sambung ke? Sambung baca ke? Sambung baca yang seorang. Siapa? Ambil orang perempuan seorang. Siapa? Last. Siapa? Man sebut je nama yang minat kat situ. Pilih, Man. Saya tak nampak dalam telefon. Oi, susahnya pilih. Okey, tak baca ke? Apa? Cepat. Sikit je, satu para lagi. Siapa? Nurfarina. Ada? Fina, Fina. Fina ada. Fina, baca. Ada, Doktor. Baca. Man suka tu. Allegorical interpretation. Habiskan. Jadi kita nak habis dah ni. Ni dah hujung-hujung. Allegorical interpretation then ought not be expressed to the masses nor set down in rhetorical or dialectical books. Books containing argument of those two sorts, as was done by Abu Hamid, they should not be expressed to this class. And with regard to an apparent text, when there is a self-evident
doubt whether it is apparent to everyone and whether knowledge of its interpretation is impossible for them. They should be told that it is ambiguous and its meaning known by no one except God. And the stop should be put here in the sentence of the exalted. And no one knows the interpretation thereof except God. The same kind of answer should be given to a question about abstruse matters which there is no way for the masses to understand. Just as the exalted has answered in Isis saying, and they will ask you about the spirit. Say, the spirit is by the command of my Lord. You have been given only a little knowledge. Okey, ini akhir Ibn Rushd masih menjelaskan, iaitu pada setengah-setengah wacana ataupun allegorical interpretation itu, takwil-takwil, tafsiran takwil itu, maka ia tidak boleh sama sekali dibincangkan secara terlalu mendalam pada message yang tidak bersedia, dan hanya pada satu keadaan kita, walaupun kita mengetahui, barangkali kita boleh sekadar menyebut wallahu a'lam, macam sebagaimana ada ayat Al-Quran tentang bawah sekali tu ayat apa, yang the spirit is by the command of my Lord. Apa dah ayat Al-Quran dia? Pada ayat Al-Quran berhubung dengan ruh kulil amri min rabbi, kan? Berhubung apabila ada orang bertanya tentang berhubung dengan kematian, berhubung dengan maut, berhubung dengan yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi, kan? Jadi ini antara ayat-ayat yang menunjukkan bahawa bagaimana pada setengah-setengah keadaan kita hanya perlu menjawab sekadar wallahu a'lamu tentang sesuatu perkara yang tidak perlu diperpanjangkan supaya tidak menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Jadi insya-Allah kita sudah 12.30. Kita jumpa satu masa lagi, kita akan baca teks di bawah-bawah ni. Dah jadi mudah dah kerana kita sudah ada asas kefahaman di atas dalam wacana-wacana yang sebelum ini. Jadi kita perlu ada barangkali satu pertemuan je lagi untuk kita minggu depan lah, insya-Allah kita berjumpa untuk menghabiskan wacana ini, dan selepas itu kita boleh bersedia dengan bacaan dan tulisan untuk satu siri apa kita panggil kuis, soalan kuis yang saya akan sediakan menjawab berpandukan teks ini. Soalan berpandukan teks ini saudara kena membuat karangan. Saya akan bagi sejumlah soalan-soalan untuk saudara berpandukan teks, saudara buat ulasan. Jadi saya dah bagi sebelum ini pecahan-pecahan pada kumpulan. Jadi setiap kumpulan terjemahkan paragraf tersebut dan berilah ulasan terhadap apa yang dimaksudkan dengan paragraf itu. Jadi cubalah bagi ulasan apa hubungan paragraf ini dengan perbincangan sebelum, paragraf-paragraf sebelum-sebelumnya, dan apa yang dikehendaki. Dan kita sudah faham keseluruhan wacana, jadi kita sudah boleh membuat penjelasan lah apa yang dimaksudkan, apa tujuan Ibn Rushd menyebut begini. Kita buat takwil kita. Ini kita cuba belajar takwil yang dipanggil allegorical interpretation. Baca teks dan kita takwilkan. Takwil kita exercise apakah yang cuba nak dibincang. Jadi bincang dalam kumpulan, buatlah grup masing-masing dan cuba panjangkan sikit perbincangan itu, dan
Kalau setengah teks ada keperluan untuk membuat definisi-definisi, kan, cubalah bagi definisi, cari kamus, cakaplah apa yang disebut sebagai allegory, allegorical. Cuba cari kamus bahasa Inggeris yang merujuk pada teks itu. Kalau disebut sebagai syllogism, apa yang dipanggil syllogism? Kan? Jadi misalnya kita bagi yang dapat teks yang bawah-bawah ni, kena banyak definisi lah. Misalnya demonstrative reasoning, apa? Cari satu bahan dalam internet ada. Apa yang dimaksudkan dengan retorika? Apa jenis-jenis dia, syarat-syaratnya? Apa yang dimaksudkan dialektika? Jadi cuba buat ulasan-ulasan supaya akhirnya teks yang diberikan itu mudah difahami oleh orang awam yang akan membacanya nanti. Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Dah jelas ya? Jelas. Terima kasih banyak. Masa makan tengah hari kena tolong mak masak. Nanti jumpa minggu depan sekali lagi. Itu saja ya. Boleh? Billahi taufik. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.